Selamat pagi Ong Kim Hong. Selamat pagi Syatishwaran. Bulan. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi Bong Jing Heng. Oh, tak perasan je kau. Okey, semua sihat eh? Ya. Sehat. Bagus. Baik, kita dah ada Syatishwaran, Ong Kim Hong, Lee Sera, Chan Jiasim, Bong Jing Heng, Bernat. Bernat dan Bernice eh? Yo. Okey. 2, 4, 6, 7. Kita dah ada 7 orang. Jadi kita akan mulakan kelas dalam masa 1 minit lagi. Kalau tak ada lagi yang masuk, kita terus mula eh. Boleh? Boleh. Okey, jadi Boleh. sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak kamu uh, tengok dulu slide ni. Cikgu akan share satu slide. Okey, boleh nampak tak slide ni? Nampak? Boleh. Okey, adab berguru online. Okey, online tu bahasa Inggeris lah, bahasa Melayu dia dalam talian eh. Adab berguru dalam talian. Jika kita nak belajar secara dalam talian, apa yang kita perlu tahu? Okey, yang pertama, tolong pakai pakaian yang kemas dan sopan. Okey, pakai pakaian yang kemas dan sopan. Jangan pakai underwear je. Okey, pakai pakaian yang kemas dan sopan. Lepas tu yang kedua, hidupkan kamera ataupun kalau tak dapat hidupkan pun tak apa, yang penting sentiasa ada di depan depan telefon ataupun di depan komputer kamu supaya kamu dapat fokus apa yang cikgu ajar. Jangan buat benda lain, kalau tak nanti kamu tak faham. Dan yang ketiga, mute mikrofon kamu semasa cikgu sedang mengajar. Kalau cikgu tanya, baru jawab. Kalau tak tanya, tak payah on kamu punya mikrofon. Takut nanti dia ganggu cikgu sedang mengajar. Dan yang terakhir ialah ucapkan terima kasih setelah selesai kelas. Jadi bukan dengan cikgu saja, dengan cikgu-cikgu yang lain juga. Bila dah habis kelas, kalau boleh ringankan mulut kamu tu untuk ucap terima kasih. Okey, boleh eh? Faham eh? Boleh. Okey, boleh. Boleh. Bagus. Boleh. Okey, masa 1 minit pun dah tamat. Cikgu rasa kita kena mula dah, kena mula terus sebab dah lewat. Okey, jadi siapa yang nak buka webcam, boleh buka webcam, tak ada masalah. Siapa yang tak nak buka webcam pun boleh, tapi dengan syarat jangan menghilangkan diri ataupun pergi tempat lain lah. Dia buka masuk kelas tapi dia pergi tempat lain. Okey, kalau boleh cikgu nak sentiasa sentiasa bersama dengan cikgu lah. Okey, sebelum tu cikgu nak ingatkan balik tugasan-tugasan yang cikgu dah bagi ni. Ada kawan kamu yang dia hantar tapi kerja tak buat. Contoh macam Adila. Cikgu tak tahu macam mana dia boleh tahu ada kena hantar buku dan sebagainya. Tapi dia hantar, dia tak buat. Adila. Ong Kim Hong tak ada hantar lagi. Tapi Ong Kim Hong ada dalam ni, hari ni kan. Okey, Ong Kim Hong. Kerja kamu tak hantar lagi dekat cikgu sepanjang dah 3 kali dah sesi perjumpaan. Cikgu ada tulis semua eh. Cikgu ada tulis semua. Siapa buat, siapa tak buat, siapa hantar, siapa siapa yang hantar, siapa tak hantar, semua ada cikgu tulis. Jadi kamu kena tahu lah bila cikgu bagi kerja kena buat dan hantar. Jadi hantar hari apa biasanya?
Jumaat. Jadi bila cikgu suruh hantar hari Jumaat tu, hantarlah hari Jumaat. Okey, boleh eh? Jadi cikgu nak tanda buku kamu, nak tengok kamu buat ke tak buat. Okey, yang seterusnya gun shooting. Cikgu tak tahu gun shooting. Tapi gun shooting ada masuk tak hari ni? Tak ada juga. Jackie selamat datang Jackie. Jackie ada hantar kerja. Minggu ni ada hantar. Okey. Minggu lepas Minggu lepas, kerja minggu lepas. Okey, baik. Jadi dah sedia kita akan mula kelas sekarang Semua dah sedia? Kalau dah sedia tunjuk Sudah. tanda sedia sikit kan. Sudah. Dah, okey baik. Okey, boleh minum air apa semua tak ada masalah. Okey, hari ni kita nak belajar apa? Hari ni kita nak belajar berkaitan dengan, boleh nampak slide cikgu? Boleh. Pak. Okey, nampak bagus. Hari ni kita nak belajar kemahiran membaca iaitu 2.2.1 membaca dan memahami dan menerangkan idea keseluruhan. Pernah dengar idea keseluruhan? Tak pernah? Tak. Tak. Okey, sebenarnya kita dah belajar. Kita dah belajar masa dekat sekolah tu. Mungkin kamu dah lupa lah. Tak apa, hari ni kita ulang balik. Kita ulang balik. Mungkin kamu dapat ingat nanti. Okey. Baik, hari ni kita nak gunakan buku teks. Tolong tengok buku teks. Kalau siapa yang ada buku teks di tangan dia, tolong buka muka surat 124. Okey, 124. Boleh? Okey, Boleh. baik. Tolong buka buku teks muka surat 124. Baik, hari ni kita nak tengok muka surat 124. Apa yang kita nak belajar hari ni? Yang pertama kita nak baca dahulu maklumat-maklumat ni yang ada dekat muka surat 124 tu dengan teliti. Maksudnya tengok betul-betul lah, baca betul-betul. Itu maksud baca dengan teliti. Okey. Dalam peta grafik, ini dipanggil peta grafik. Kemudian terangkan apa yang kamu fahami daripada maklumat tersebut. Jadi cikgu nak kamu baca dengan teliti maklumat yang ada dalam peta grafik tu. Cikgu bagi masa 3 minit, boleh? 3 minit. Boleh. Okey, cikgu nak kamu baca dalam masa 3 minit. Kemudian cikgu nak tanya apa yang kamu faham, apa yang kamu tak faham Boleh Okey, boleh baca dalam masa 3 minit mulai sekarang. Okey, boleh baca. Ada yang tak ada buku teks? Baik, dah 3 minit. Dah habis membaca? Sudah. Sudah. Okey. Cikgu nak tanya. Faham tak apa yang kamu baca tu? Faham. 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 Okey. Baik, Bapa Rasimi membuat sebuah sangkar yang cantik. Apa maksud?
Saya cakap tak tahu. Ah? Oh, kamu cakap tak tahu. Okey, baik. Bapa rasimi. Boleh faham apa itu bapa rasimi? Tak tahu. Tak tahu. Tak boleh. Tak tahu. Bapa rasimi tu nama orang lah. Bapa kepada rasimi. Rasimi tu nama orang. Bapa tu bapa dia lah. Boleh faham? Okey. Boleh. Boleh Okey, bapa rasimi membuat sebuah sangkar. Apa itu sangkar? Tak tahu. Rumah. Rumah untuk haiwan. Rumah untuk binatang. Rumah untuk burung. Rumah untuk ayam. Boleh faham? Boleh. Okey, itu sangkar ni. Dalam gambar ni ada nampak? Ada. Itu kita panggil sebagai sangkar. Boleh Boleh. Okey, jadi Boleh. apa maksud sangkar? Sangkar tu ialah tempat mengurung sesuatu ataupun kurungan. Nak kurung sesuatu, nak kurung apa? Nak kurung ayam ke, burung ke. Okey, itu kita panggil sangkar. Boleh faham? Okey, kita pergi ke yang kedua, Rasimi dan bapanya. Rasimi dan bapanya. Rasimi dan ayah dia. Boleh faham Boleh. Membeli anak burung merpati. Membeli anak burung merpati. Anak burung. Tahu apa maksud anak burung? Tahu. Ya. Anak dia lah. Bukan beli ayah dia. Beli mak dia. Beli anak dia. Okey. Anak burung merpati. Pernah dengar tak burung merpati? Pernah. Pernah? Pernah. Burung merpati ni. Macam dalam gambar ni. Ni yang cikgu tunjuk ni. Nampak? Nampak. Okey, ini dipanggil sebagai burung merpati. Jadi apa itu burung merpati? Burung merpati ialah nama sejenis burung. Ataupun nama lain dia Columba domestica. Itu nama burung merpati lah. Nama lain dia. Nama saintifik dia. Okey, boleh faham Siapa yang tak tahu burung merpati, boleh tengok dekat gambar. Ini burung merpati. Bahasa Melayu panggil burung merpati. Baik, seterusnya. Setiap hari, Rasimi memberikan beras dan gandum kepada burung merpati. Faham apa maksud setiap hari? Tahu. Faham Okey, Rasimi memberikan beras. Memberikan apa maksud memberikan? Pagi. Bagi. Dia bagi beras dan gandum. Tahu apa itu beras? Tahu. Beras ni apa Makan nasi tu beras. Yang kita makan nasi tu datangnya daripada beras ni lah. Okey, padi yang sudah dikupas kulitnya dan sedia untuk dimasak. Buat nasi. Kita nak masak nasi, kita guna beras. Boleh faham Ada tak yang tak faham? Beras tu apa? Tak faham. Tak faham beras. Lisera. Beras dalam bahasa Cina apa? Beras ni. Mi. Boleh? Ya. Boleh faham? Boleh. Boleh. Boleh Boleh. Okey, seterusnya. Dan gandum kepada burung merpati. Gandum tu apa pula? Tahu tak gandum? Tak. Gandum dia pun macam beras juga. Cumanya dia lain sikit lah. Dia macam, pernah makan tak? Oat. Tak pernah. Quaker oat. Tak pernah? Tak pernah. Tak pernah. Okey, pernah makan cornflake? Tak pernah. Tak pernah juga. Okey, tak apa. Cikgu tunjuk gambar. Jangan risau. Cikgu tunjuk gambar. Okey, macam tadi beras kan? Beras. Mungkin ada yang dia tak berapa nak jelas lagi. Beras tu macam mana? Ni beras. Yang mak kamu beli, ayah kamu beli dekat kedai tu. Nak masak nasi. Betul tak? Pernah tengok tak? Pernah. Boleh nampak tak gambar ni? Boleh. Okey, ini beras. Beras kita nak masak nasi, kita kena ada beras. Tak ada beras nak masak nasi macam mana? Seterusnya gandum. Apa itu gandum? Okey, ini gandum. Okey, gandum. Okey, ini pokok gandum. Gandum selalunya ada di luar negara. Di Malaysia tak ada. Kita tak ada pokok gandum. Kita hanya ada pokok padi je. Untuk beras. Tapi gandum tak ada. Pernah dengar tepung gandum? Tak.
Mak kamu nak buat kuih ke, nak buat apa ke, pakai tepung gandum ah. Boleh, pernah tengok? Nak buat kek ke, pakai tepung gandum ah. Ini gandum. Ni. Ni contoh, pernah tengok tak ni dekat kedai? Tepung gandum. Benar. Enggak. Benar. Ini gandum. Ini namanya gandum. Gandum juga kita buat roti. Guna untuk buat roti. Okey, ni macam ni. Tepung gandum cap sauh ni ke. Okey. Itu gandum. Boleh faham Boleh. 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 Okey, baik. Seterusnya. Boleh. Okey, seterusnya kita tengok apa lagi. Apa lagi yang ada kat sini yang kita boleh cari maksud dia. Tadi beras dah, gandum dah. Baik, sekarang burung itu membesar dengan cepatnya. Faham apa maksud burung itu membesar dengan cepatnya? Faham. Cepat besar. Burung tu cepat besar. Cepat besar. Boleh faham Boleh. Dan yang terakhir, pihak sekolah rasmi. Sekolah rasmi membeli burung merpati daripada rasmi. Sekolah dia beli burung dekat dia. Boleh faham tak? Boleh. Untuk ditempatkan di taman burung sekolah. Apa maksud untuk ditempatkan? Okey, Bagi dia. Ditempatkan maksudnya diletakkan lah. Untuk diletakkan dekat taman burung sekolah. Di sekolah rasmi ni ada taman burung. Jadi sekolah tahu dia ada pelihara ataupun bela burung merpati ni, mereka pun belilah dari dia untuk letak dekat sekolah. Boleh faham? Boleh. Okey, boleh faham cerita ni Senang je kan? Okey, baik. Seterusnya. Apa yang kita nak belajar hari ni ialah idea keseluruhan. Jadi apa itu idea keseluruhan? Baik, ingat lagi tak kita dah belajar idea utama, idea sampingan. Ingat? Ingat. Yang idea utama tu ayat pertama dalam setiap perenggan. Ingat tak? Ingat. Dan juga idea sampingan tu pula ayat yang kedua, ketiga, keempat ataupun ayat yang seterusnya selepas idea utama dalam setiap perenggan. Ingat lagi? Ingat. Baik, hari ni kita nak tengok balik idea keseluruhan. Yang hari tu kita belajar idea utama, idea sampingan. Sebenarnya idea keseluruhan ni pun kita dah belajar. Cuma kamu terlupa. Kalau cikgu tunjuk balik idea sampingan yang kita dah belajar, cikgu rasa kamu mesti akan, kita dah belajar. Tengok sekejap cikgu tunjuk kamu. Mana dia ni? Kalau tengok buku teks kamu, muka surat... Sekejap kita dah belajar dah dahulu. Muka surat... Sekejap Okey, muka surat 66. Muka surat 66. Kalau kamu ada buku teks di tangan kamu, kamu boleh tengok muka surat 66. Itu kita dah belajar dah idea keseluruhan. Boleh nampak tak dekat dalam cikgu punya slide ni? Boleh. Yang kita pernah buat dahulu dekat dalam kelas. Tapi dah lama lah, cikgu tak ingat lah bulan berapa. Kita dah belajar dah benda ni. Dan kamu pun dah tulis dalam buku tata bahasa kamu. Apa itu idea keseluruhan. Cikgu dah pernah ajar. Jadi kita cuma ulang semula je. Mungkin sebab dah lama sangat kita dah tinggalkan. Kita dah lupa. Tapi tak apa. Apa itu idea keseluruhan? Idea keseluruhan ialah mesej utama yang ingin disampaikan oleh penulis.
Mesej utama. Apa yang dia nak bagi tahu dalam peta grafik ni? Apa yang dia nak bagi tahu? Kalau kamu dah baca semua daripada awal sampai habis ni, cerita dia tentang apa sebenarnya? Okey, itulah. Yang seterusnya idea keseluruhan ni. Idea keseluruhan ni juga merupakan idea yang menceritakan keseluruhan teks. Dia cerita keseluruhan teks. Semua yang dia cerita ni tentang apa? Macam itulah. Hanya akan diperoleh setelah membaca kesemua teks. Nak tahu dia cerita tentang apa, kena baca semua dulu. Baru boleh tahu dia cerita tentang apa. Kalau baca satu aja rasa-rasa boleh tahu tak dia nak cerita apa? Tak boleh. Contoh kita baca yang ni saja. Bapa Rasimi membuat sebuah sangkai yang cantik. Kamu boleh tahu tak apa yang dia nak cerita sebenarnya? Tak boleh. Kamu kena baca semua dahulu. Baca semua baru boleh tahu apa yang dia nak sampaikan. Dan yang terakhir juga dikenali sebagai tajuk. Idea keseluruhan ni selalunya kita guna dekat tajuk . Jadi cikgu nak tanya kamu. Kita dah faham apa itu idea keseluruhan. Faham tak apa maksud idea keseluruhan? Tak faham. Tak faham? Tajuk. Tajuk . Ni kat bawah ni, cuba tengok. Juga dikenali sebagai tajuk. Jadi rasa-rasa kamu yang kamu dah baca tadi 5 perenggan ni. Bapa Rasimi membuat sebuah sangkai yang cantik. Rasimi dan bapanya membeli anak burung merpati. Setiap hari Rasimi memberikan beras dan gandum kepada burung merpati. Burung itu membesar dengan cepatnya. Pihak sekolah Rasimi membeli burung merpati daripada Rasimi untuk ditempatkan di taman burung sekolah. Rasa-rasa kamu cerita ni tentang apa sebenarnya? Tengok ni. Okey. Kata kunci dia burung merpati. Burung merpati. Burung itu. Burung merpati. Jadi rasa-rasa tajuk dia apa sebenarnya? Burung merpati. Rasa-rasa tajuk dia apa? Burung merpati. Okey, siapa cakap tu? Lisera Okey, Lisera cakap burung merpati. Benat, Benis, apa tajuk dia yang sesuai? Burung merpati ya. Benat cakap burung merpati juga. Benis? Burung merpati. Burung merpati. Chan Jasin? Burung merpati. Burung merpati juga. Okey, lagi Syatishwaran. Burung merpati. Burung merpati juga. Okey, Bong Jiheng, rasa-rasa tajuk dia tentang apa ni? Burung merpati. Burung merpati. Lagi siapa lagi yang ada dalam kelas ni? Ramai ni. Ong Kim Hong. Ong Kim Hong pun cakap burung merpati. Jackie. Burung merpati. Burung merpati lah. Okey, semua orang burung merpati. Jadi rasa-rasa betul ke burung merpati? Betul. Okey. Jadi idea keseluruhan dia ialah burung merpati. Susah tak? Tak susah. Nak tahu senang je. Kena baca semua. Lepas tu tengok apa yang dia asyik cakap dalam setiap perenggan ni. Contoh, perenggan pertama dia tak ada cakap pasal burung merpati. Perenggan kedua dia ada cakap burung merpati. Perenggan ketiga pun burung merpati. Keempat burung itu. Kelima burung merpati. Jadi kebanyakannya semua tentang burung merpati. Jadi tak susah kan untuk tahu apa itu idea keseluruhan. Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Boleh. Seterusnya, cikgu nak semua orang tutup buku teks. Kita tengok buku aktiviti pula. Aktiviti muka surat 49. Okey, semua orang buka buku aktiviti muka surat 49. Okey, dah buka. Dah. Okey. Sudah. Okey, kalau dah, cikgu nak cikgu nak kamu baca. Cikgu nak siapa baca Siapa nak baca? Saya. Oi, ramainya. Sorang-sorang. Okey, yang mana dulu? Lisera dulu. Okey, Lisera dulu. Okey, Lisera, baca. Tak ada. Ada. Tak ada? Saya tak nak. Lepas tu siapa nak baca dulu ni? Benat.
Benar. Macamnya. Okey, Benat. Benat baca dulu Benat. Nanti kawan kamu sambung. Okey. Datuk Imran membelah ikan bujok di dalam sebuah kolam. Selepas ikan itu matang, Nenek Imran membuat ikan selai. Salai. Neneknya menunjukkan cara membuat ikan salai kepada Imran. Bagus, Benat. Seterusnya, sambung. Siapa nak sambung? Saya. Okey, Benis. Mula-mula nenek menyiang dan mencuci ikan bujuk. Ikan bujuk itu dicuci dengan air asam jawa atau air limau. Imran menolong neneknya merendam ikan itu dengan air garam. Bagus, Benis. Seterusnya, sambung. Siapa nak sambung? Saya. Okey, Ong Saya. Kim Hong, sambung. Selepas itu, dia mengeluarkan ikan tersebut. Dia menggantung ikan itu pada penyalai sehingga kering. Bagus, Ong Kim Hong. Baik, yang terakhir. Perenggan yang seterusnya. Perenggan terakhir. Okey, Syatishwaran. Kemudian ikan bujur itu diasapkan dengan menggunakan tempurung yang dibakar. Akhirnya jadilah ikan burus salai. Ikan bujuk salai. Ikan burus salai. Okey, bagus. Terima kasih Syatishwaran. Baik, ada lagi yang belum baca? Lisera. Lisera nak baca. Lisera baca, Lisera. Baca semula. Datuk Iram membeli ikan bujuk di dalam sebuah kolam. Selepas ikan itu Matang. Nenek Imran membuat ikan salai. Neneknya menunjukkan cara membuat ikan salai kepada Imran. Bagus. Seterusnya. Jackie. Jackie. Jackie ada tak? Ada. Okey, Jackie sambung. Mula-mula Nenek menyiang. menyiang dan mencuci ikan Bujuk. bujuk. Ikan bujuk itu dicuci dengan air Asam Jawa. asam jawa atau air Limau. limau. Imran Imran menolong. Neneknya neneknya merenang ikan itu dengan air garam. Bagus, Jackie. Seterusnya, Bong Jing Hang. Selepas itu dia mengeluarkan mengeluarkan ikan tersebut. Dia
Menggentut. Menggantung. Menggantung ikan itu pada penyalai sehingga kering. Bagus. Bong Jing Heng. Baik, ada lagi tak yang tak baca? Saya. Chan Jasin. Okey. Perenggan terakhir. Kemudian ikan bujuk itu diasapkan dengan menggunakan tempurung yang dibakar. Akhirnya jadilah ikan bujuk salai. Okey, bagus. Terima kasih pada semua yang dah baca. Ada lagi tak yang tak baca lagi? Tak ada Semua dah baca Dah. Okey, bagus. Tahniah. Macam ni lah cikgu suka ni. Baca dengan penuh semangat. Okey, baik. Kawan kamu dah baca. Kamu dah baca. Cikgu dah dengar kamu baca. Cikgu nak tanya, faham tak apa yang kamu baca ni? Tak. Tak. Okey, sebelum tu. Berapa orang yang tak faham? Macam mana cikgu nak tengok berapa orang yang tak faham? Syatishwaran dia ada angkat tangan menunjukkan dia tak faham. Bong Jing Heng pun sama angkat tangan. Lee Sera angkat tangan. Lee Sera tak angkat tangan. Jackie angkat tangan ni. Lagi ada lagi tak yang tak faham? Okey, tak apa. Yang tak faham tak apa. Yang faham bagus. Yang tak faham kita dengar betul-betul apa yang cikgu cakap. Boleh Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, boleh. Kalau boleh, bagus. Sekarang kita tengok. Datuk Imran membela ikan bujuk. Okey. Apa itu membela? Tahu tak membela tu apa? Tahu. Apa itu membela? Ada banyak perkataan ni yang kamu mungkin tak tahu ni. Contoh, yang kedua, ikan bujuk di dalam sebuah kolam. Kolam tahu kan kolam? Tahu. Tahu? Okey, tak apa. Tahu. Sekarang kita tengok dulu perkataan-perkataan apa yang mungkin kamu tak faham. Nampak tak perkataan yang warna hijau yang cikgu dah tanda tu? Nampak? Okey, Nampak. jadi yang kedua, selepas ikan itu matang. Apa maksud matang? Ada yang tahu matang tu apa? Cikgu rasa cikgu dah terangkan dulu dalam kelas. Kalau kamu masih ingat lah. Matang. Tak ingat? Tak apa. Nenek Imran membuat ikan salai. Tahu apa itu ikan salai? Kenapa tak keluar perkataan ikan salai? Okey, tak apa. Ikan salai. Pernah dengar ikan salai? Tak. Tak pernah? Tak. Ikan salai. Ada. Sangat terkenal dekat Negeri Sembilan. Ikan salai sangat terkenal dekat Negeri Sembilan. Yang banyak orang duk jual dekat tepi jalan tu. Ikan salai lah, itik salai lah. Pernah tengok tak? Ayam salai lah. Ayam salai lah. Yang mereka selalu bakar dekat tepi jalan tu kalau kamu perasan. Pernah tengok. Mereka gantung, lepas tu mereka asapkan. Ada keluar asap dekat bawah tu sampai jadi macam, dia tak hitam sangat lah. Cuma dia sentiasa diasapkan. Pernah tengok tak dekat tepi jalan? Dekat Gedok ada. Bukan kat Gedok. Dekat sebelum nak sampai Sungai Dua tu. Kalau daripada sini kita nak pergi ke Sungai Dua, ada dekat tepi jalan, dekat Selekoh tu. Dekat situ ada. Kalau dekat benda-benda salai ni banyak jual dekat Kuala Pilah lah. Dekat tepi jalan di Kuala Pilah. Banyak orang jual ayam salai, itik salai lah. Macam-macam itu salai. Tak apa, nanti kita tengok apa maksud dia. Seterusnya, mula-mula nenek menyiang. Neneknya menunjukkan cara membuat ikan salai kepada Imran. Nenek tunjuk dekat dia cara nak buat ikan salai kepada Imran. Okey, mula-mula nenek menyiang. Apa maksud menyiang? Pernah dengar apa itu menyiang? Tak. Okey, tak apa. Dan mencuci. Mencuci. Tahu mencuci? Tahu. Mencuci ikan. Mencuci ikan macam mana? Pakai sabun Tak.
Okey, cuci ikan tak sama macam cuci baju Jangan ingat bila cuci ikan macam cuci baju, letak sabun. Nanti macam mana nak makan ikan tu kalau ada sabun? Okey, jangan letak Letak air. sabun. Air je, guna air je. Ikan bujuk itu dicuci dengan air asam jawa atau air limau. Pernah tengok tak asam jawa? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Okey, tak apa, nanti kita tengok. Air limau. Air limau tahu limau? Air limau tahu. Limau tahu, limau yang warna hijau tu, bukan limau yang limau mandarin tu, limau hijau. Pernah tengok tak? Limau kasturi ataupun limau nipis. Itu. Imran menolong neneknya merendam ikan itu dengan air garam. Kalau kamu tengok dekat gambar ni, ada merendam ikan. Dia letak ikan tu dalam air. Air apa? Air garam. Boleh faham? Selepas itu dia mengeluarkan ikan tersebut. Dia keluarkan ikan tu, kemudian dia menggantung ikan itu pada penyalai. Dia gantung ikan pada penyalai. Dia gantung ikan tu macam jemur ikan lah. Boleh faham tak? Boleh. Macam jemur baju tu. Okay. Sehingga kering. Supaya ikan tu kering. Kemudian ikan bujuk itu diasapkan dengan menggunakan tempurung yang dibakar. Diasapkan. Apa maksud diasapkan? Macam dia letak Dia letak satu api dekat bawah kan. Keluar asap, betul tak? So asap tu dia akan kena dekat ikan tu. Tapi dia gunakan apa? Dia guna tempurung. Pernah dengar apa itu tempurung? Tak. Tak apa, nanti kita tengok apa maksud tempurung. Akhirnya jadilah ikan bujuk salai. Okey, kita tengok apa maksud perkataan-perkataan yang kita dah tengok tadi tu. Okey, membela. Membela maksudnya memelihara ataupun menjaga. Boleh faham tak? Macam kamu membela anjing, membela ikan, membela burung ke dekat rumah. Ada tak membela? Membela kucing ke? Ada? Ada. Okey, maksudnya memelihara ataupun menjaga lah. Boleh faham? Ikan bujuk. Apa maksud ikan bujuk? Ikan bujuk tu ikan air tawar. Ikan yang hidup dekat sungai ataupun dekat tasik. Nama lain dia Channa lucius. Contoh ikan tu cikgu boleh tunjuk dekat kamu gambar dia. Mana ikan tu? Ni. wow. Baik, boleh nampak tak dekat kamera? Dekat handphone kamu. Boleh nampak? Tak. Boleh nampak tak gambar ikan ni? Benar. Boleh. Siapa yang suka memancing mungkin dia selalu jumpa ikan ni. Siapa yang suka memancing yang selalu ikut ayah dia pergi memancing mungkin dia pernah tengok ikan ni. Tapi yang tak pernah pergi mancing dia mungkin tak pernah tengok. Ikan ni ada dekat sungai ataupun dekat tasik. Okey, namanya ikan apa tadi? Ikan. Ikan bujuk. Okey, ikan bujuk. Okey, seterusnya apa lagi yang kamu boleh tahu? Perkataan ikan bujuk dah. Matang. Matang tu maksudnya dewasa. Boleh faham? Dewasa, sudah besar. Boleh faham? Itu masuk matang. Boleh. Boleh. Seterusnya ikan salai. Boleh. Ikan salai tu apa maksud? Ikan yang dikeringkan di atas api. Dia keringkan ikan tu dekat atas api. Kalau kita dekat rumah kita tak salai lah. Kita goreng ke, bakar ke kan. Betul tak? Letak dalam microwave ke, letak dalam kuali ke, bakar, goreng ke dan sebagainya. Betul? Okey. Betul. Okey, seterusnya apa maksud perkataan Betul. menyiang? Menyiang maksudnya membersihkan ikan. Buang dia punya sisik. Tahu buang dia punya sisik? Ikan tu dia ada sisik. Tahu apa itu sisik? Tak tahu. Okey, tengok. Sisik ikan. Ni. Pernah tengok tak orang buat benda ni? Buang sisik ikan ni. Pernah tak tengok mak kamu buat? Benar. Cuci dia punya kulit-kulit ikan tu. Ikan tu dia ada sisik. Jadi ini dipanggil menyiang. Tak boleh makan punya. Mana kita boleh makan ni pakai benda ni untuk buang dia punya kulit ikan tu. Boleh faham tak? Pernah tengok tak? Pernah tengok tak? Ni contoh. Ini aktiviti menyiang ikan. Boleh nampak? Iaitu aktiviti membersihkan ikan.
Okey, aktiviti membersihkan ikan ataupun membuang sisik-sisik ikan tu. Itu dipanggil menyiang ikan. Boleh faham? Boleh. Okey, seterusnya asam jawa. Apa itu asam jawa? Sejenis tumbuhan pokok ataupun buahnya digunakan dalam masakan. Nama lain dia Tamarindus indica. Macam mana tu? Kita tengok sikit. Macam mana tu asam jawa? Cikgu rasa semua orang pernah tengok, cuma tak tahu dalam bahasa Melayu lah. Pernah tengok ni? Mak kamu ada beli untuk masak. Pernah tengok ni? Oh, pernah. Pernah? Ini selalu orang letak dalam masakan lah, nak bagi sedap. Supaya ada rasa masam-masam sikit. Pernah tengok tak? Pernah. Bahasa Cina panggil apa ni? Tak tahu. Tak tahu. Ini kita panggil asam jawa. Yang biji dia tu boleh buat kira-kira matematik. Dia ada biji dia, keras. Betul tak? Tak pernah tengok? Pernah. Pernah. Okey, kalau pernah bagus. Seterusnya, air limau. Limau. Siapa tak tahu apa itu limau? Saya tahu. Warna hijau. Ya, contoh limau selalu orang guna untuk masak, orang guna limau kasturi lah. Ni limau ni. Pernah tengok limau ni? Selalu kamu pergi kedai nak minum air kan? Teh o ais limau, limau ais. Kan? Pernah minum? Pernah. Guna limau ni lah. Limau ni juga digunakan dalam masakan. Boleh? Boleh. Okey, seterusnya. Menolong neneknya merendam. Merendam maksudnya meletakkan sesuatu di dalam air lah. Macam dalam gambar ni, merendam letak dalam air. Seterusnya air garam. Air garam tu air masin lah. Tahu tak air garam? Garam tahu garam? Oh, tahu. Oh. Ni garam. Masin, rasanya masin. Selalu guna dalam masakan untuk bagi tambah dia punya rasa masin. Boleh faham Okey, seterusnya menggantung. Menggantung maksudnya menyangkut sesuatu pada tempat tinggi. Ni contoh macam dalam gambar ni. Dia sangkut. Macam sangkut baju lah. Sidai baju kan. Okey, itu menggantung. Penyalai. Penyalai tu tempat. Tempat apa? Alat yang digunakan untuk menyalai lah. Tempat yang digunakan untuk menyalai tu. Okey, untuk sangkut tinggi-tinggi tu kita panggil sebagai penyalai lah. Kemudian diasapkan, dikeringkan di atas asap bara api tu. Okey, dan yang terakhir ialah kulit yang keras pada buah kelapa iaitu tempurung. Pernah tengok tak tempurung? Kulit yang keras dekat kelapa tu. Tempurung kelapa. Ni. Pernah tengok tak? Oh, pernah. Pernah? Pernah. Pernah tengok? Ini kita panggil tempurung. Tempurung kelapa. Tempurung kelapa bahasa Cina panggil apa? Nanti. Okey, boleh faham Boleh faham? Boleh. Okey, kalau boleh faham sekarang kita nak tengok idea keseluruhan. Tadi kita dah bincang idea keseluruhan untuk buku teks, betul tak? Betul. Semua dah faham kan idea keseluruhan yang ada dekat dalam buku teks tadi, betul? Tadi kita bincang pasal apa tadi yang buku teks? Buku teks tadi cerita tentang apa? Burung merpati. Burung merpati. Baik, sekarang kita cerita tentang apa pula ni dalam teks buku aktiviti ni? Okey, kita tengok satu persatu. Okey, boleh Okey, Datuk Imran membela ikan bujuk. Nampak tak? Dia ada cerita pasal ikan bujuk. Selepas ikan itu lagi dia ulang ikan itu. Nenek Imran membuat ikan salai. Ikan salai pula. Tadi ikan bujuk. Sekarang ikan salai. Ikan bujuk salai. Boleh? Neneknya menunjukkan cara membuat ikan salai. Nampak tak? Boleh nampak tak apa yang dia nak bagi tahu sekarang ni? Okey, ini perenggan yang pertama. Ingat, nak dapat idea keseluruhan kena baca sampai Tahu. sampai tahu. Kena baca sampai apa?
Sampai faham. Sampai habis. Kena baca semua. Tak boleh baca satu perenggan je. Kena baca semua. Okey, tengok. Mula-mula nenek menyiang dan mencuci ikan bujuk. Okey, ikan bujuk. Dia guna ikan bujuk. Ikan bujuk itu dicuci dengan air asam jawa dan air limau. Imran menolong neneknya merendam ikan itu dengan air garam. Selepas itu dia mengeluarkan ikan tersebut. Dia cerita pasal ikan je. Betul tak? Dia menggantungkan ikan itu pada penyalai sehingga kering. Kemudian ikan bujuk itu diasapkan dengan menggunakan tempurung yang dibakar. Airnya jadilah ikan bujuk salai. Baik. Dah baca kan? Dah. Dah dengar kan cikgu baca kan? Baik, rasa-rasa kamu apa idea keseluruhan teks ni? Yang kamu tengok gambar ni, ada 4 gambar ni. Daripada awal dia menyiang sampailah ikan tu diasapkan. Rasa-rasa dia nak cerita tentang apa ni? Ikan salai atau ikan bujuk atau Ha, cara apa? Cara apa ni? Kalau kamu tengok daripada awal sampai habis dia cerita, nenek dia cerita mula-mula sampailah yang akhir sekali. Rasa-rasa ni cara apa ni? ikan bujuk salai. Cara apa? Ikan bujuk salai. Cara ikan bujuk salai. Tu jawapan Lisera. Jawapan orang lain? Yang lain? Cara apa ni? Cara membuat ikan salai. Sekali lagi. Siapa yang cakap tu? Cikgu tak dengar. Cara membuat ikan salai. Cara membuat ikan salai. Ni siapa cakap ni? Benis Ong Kim Hong. Ong Kim Hong. Wah, bagus Ong Kim Hong. Cara membuat ikan salai. Okey, itu jawapan Ong Kim Hong. Ada lagi jawapan orang lain? Cepat. Kita dah terlajak kelas kita ni. Benis. Rasa-rasa apa tajuk ataupun idea keseluruhan yang sesuai untuk petikan ni? Kalau kamu tengok gambar ni daripada 1 sampai yang keempat ni, yang pertama menyiang, yang kedua merendam, yang ketiga menggantung, kemudian yang terakhir diasapkan ikan tu. Rasa-rasa ini cerita tentang apa ni? Cara apa? Saya boleh cakap lagi Lee Sera, ulang semula. Nak cakap lagi satu. Boleh. Cara bukan nanti dulu. Tak apa, cuba. Salah tak ada apa. Cara membuat ikan bujuk salai. Siapa cakap tu? Ong Kim Hong. Ong Kim Hong. Wah, Ong Kim Hong. Bagusnya. Lagi yang lain? Saya nak. Okey, Lee Sera. Belajar masak ikan salai. Belajar memasak ikan salai. Okey, bagus. Itu jawapan Lee Sera. Bagus, terima kasih. Yang lain? Lee Sera dengan Ong Kim Hong ni. Yang lain mana? Benis, Shatishwaran, Chang Jasin, Bong Jing Heng. Cepat. Masa dah tamat ni. Kita kena cepat. Apa idea keseluruhan yang sesuai? Tadi Ong Kim Hong dah cakap cara membuat ikan bujuk salai. Lepas tu Lee Sera cakap apa tadi? Cara membuat ikan salai. Cara membuat ikan salai. Okey, lagi yang lain? Yang lain tak ada. Yang lain hilang. Hilang ke yang lain? Tak ada. Okey, tak apalah. Okey, tadi jawapan yang paling tepat cikgu rasa yang paling tepat ialah jawapan Ong Kim Hong. Okey, bagus Cara membuat ikan bujuk salai. Itulah idea keseluruhan dia. Sebab dia cerita pasal ikan bujuk. Betul tak? Ikan bujuk. Tiba-tiba dia kata, cara membuat ikan salai.
Jadi dia guna ikan apa? Ikan salai tu. Dia buat ikan salai tu dia guna ikan apa? Ikan bujuk. Ikan bujuk. Bagus. Jadi nanti kamu tulis dalam buku aktiviti kamu. Dia punya idea keseluruhan dia ataupun tajuk dia ialah cara-cara membuat ikan bujuk salai. Boleh? Boleh. Boleh. Susah tak? Tak. Tak. Sikit je kan. Senang je kan. Betul tak? Betul. Betul. Sikit je. Ha. Jadi, itu saja yang kita belajar hari ini. Iaitu macam mana cara nak mengenal pasti ataupun cara kita nak tentukan idea keseluruhan berdasarkan teks ataupun petikan. Cara dia macam mana? Kita kena baca keseluruhan teks. Kena baca semua teks ni. Setiap perenggan kena baca. Lepas tu kita kena cari apa perkataan yang dia selalu ulang-ulang. Okay, apa yang dia selalu nak tekankan. Apa yang dia nak bagi tahu dekat kita. Itulah tajuk dia. Macam cerita ni, dia nak cerita cara nak buat ikan bujuk salai. Macam yang tadi, yang buku teks tadi. Burung merpati. Boleh Faham Okey, faham. Kalau faham, itu saja untuk hari ini. Apa yang kita belajar hari ini ialah berkaitan dengan membaca dan memahami dan menerangkan idea keseluruhan. Cikgu harap kamu semua faham dan nanti kamu tulis dekat dalam buku aktiviti tu dia punya idea keseluruhan. Jadi sebelum cikgu tamatkan kelas kita pada hari ini, cikgu nak tanya kamu ada apa-apa yang kamu nak tanya ke sebelum cikgu tamatkan sesi kelas kita hari ini? Tak ada. Tak ada. Betul tak ada? Okey, kalau tak ada sebelum kita tamatkan kelas, cikgu nak semua orang buka webcam kamu untuk kita lambai sama-sama kepada kawan-kawan kita bagi mereka tengok. Kita dah lama tak jumpa Cikgu harap semua dalam keadaan sihat. Wah, baguslah Ong Kim Hong pakai mask. Ong Kim Hong dekat sekolah okey. Jadi cikgu harap semua orang dapat tengok kawan-kawan dia ni. Bukan senang ni nak tengok. Semua masing-masing di rumah masing-masing. Okey, Jackie. Bong Jenga mana Bong Jenga? Hilang lah. Janganlah tutup muka kamu nak tengok. Okey. Baik, cikgu nak semua orang kita lambai sama-sama sebelum kita tamatkan sesi kelas. Okey. Cikgu harap semua jaga kesihatan masing-masing. Minum banyak air. Jangan main panas. Nanti demam, main hujan ke. Okey. Okey, jumpa lagi esok Kita jumpa lagi esok untuk PJ. Boleh? Terima kasih. Boleh. Pastikan esok PJ pakai pakaian yang sesuai. Jangan pakai baju tidur lah, baju mandi ke. Tak boleh. Pakai pakaian yang sesuai. Okey, boleh Faham Kita jumpa lagi esok untuk PJ. Boleh, Syatishwaran? Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Jangan lupa buat buku aktiviti tu. Nanti hantar hari Jumaat. Boleh? Okey, bye. Boleh left Google Meet. Boleh left. Okey, bye-bye. Terima kasih. Semua tarak keluar. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih sama-sama.